Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang dekat sana? Aku harap korang sehat dan korang happy bersama dengan keluarga, dan mudah-mudahan korang dijauhkan daripada penyakit yang membawa maut seperti mana yang kita tahu sekarang ni, wabak COVID-19 yang masih lagi belum jumpa jalan penyudahnya, bila dia akan habis. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit yang berbahaya ni. So, apa khabar korang semua dekat sana? Aku harap korang sihat. Aku harap korang tak lupa untuk sentiasa jaga diri, pakai mask dan cuci tangan, pakai sanitizer. Make sure korang yang keluar, terpaksa keluar, tinggalkan rumah, and then bila dah balik rumah terus cuci diri sebelum pegang anak-anak, ahli keluarga yang lain atau apa-apa benda yang ada dekat dalam rumah. The first thing first, bersihkan diri dulu. Kan? Okay, seperti yang aku janjikan, aku akan sambung cerita tentang pengalaman aku berada di kampung. Yang sebelum ni, daripada video yang sudah korang tahu, dalam perjalanan aku nak balik kampung sebelum ni, aku mengalami satu peristiwa yang agak misteri, yang mana aku disergah oleh sekumpulan anjing. Dan bila aku berpatah balik tengok ke tempat yang mana anjing tu, aku lupa nak bagi tahu kat korang, pasal bila aku dengar suara anjing tu, memang betul aku tak nampak anjing tu, sebab dia berlaku sepintas lalu. Seolah-olah anjing tu datang dekat tanpa kau sedar, seolah dia tiba-tiba dia terpa kau dan memang kau tak sempat tengok dia ada atau tidak, tapi suara dia memang jelas. Dan bila aku dah patah balik, aku tengok kat situ, tak ada seekor anjing pun ada dekat kawasan tu. So cerita ni bersambung lagi selepas aku sampai dekat kampung. Okay guys, sebelum aku teruskan cerita aku nak korang subscribe channel aku nak korang like, dan korang boleh komen dekat bawah tentang apa yang aku sampaikan. Dan mungkin korang boleh bagi pandangan korang, mungkin pengalaman korang. Kalau korang nak share kat bawah, nanti aku akan baca, nanti aku akan respon. Maybe satu masa nanti aku akan share kepada korang email dan juga mungkin channel email yang mungkin korang boleh share dalam email tu, untuk cerita korang untuk aku sampaikan kepada korang. Okay, so jom kita mulakan. Okay, ceritaku selepas aku sampai dekat kampung, aku disambut oleh makcik aku. Suasana biasa, tak adalah apa-apa yang pelik. Cuma something yang aku nak share dengan korang. Kawasan kampung aku ni, rumahnya ialah aku boleh bagi tahu kawasan rumah ni agak luas. Dan makcik aku ni tinggal seorang diri dekat rumah, dan dia juga ada pengalaman dan dia pernah bercerita pengalaman dia, yang dia pernah diganggu, bukanlah diganggu, tapi dia pernah mengalami peristiwa yang seram di rumah seorang diri. So aku sepanjang masa aku balik kampung sebelum ni, aku tak pernah pun diganggu apa-apa, sehinggalah pada malam aku dah sampai ni. So bila kita orang dah sampai malam ni, kita orang masuk rumah dan bersih-bersihkan diri. Kita orang duduk rehat sama-sama sekejap, dan tak lama lepas tu kita orang bersiap untuk tidur. Macam biasa dah guys, aku memang penat driving, tapi itu normal pada aku. Aku minat driving, dan tambah pula aku driving waktu malam. Aku dah tidur sebelum aku start drive, and then aku masih lagi segar mata waktu tu. Aku rasa kita orang straight lepas pada sembang-sembang apa semua, dah bersihkan diri apa semua, dan masing-masing ambil tempat untuk tidur. Malam tu aku pilih untuk tidur dekat ruang tamu, dan bersebelahan dengan tingkap. So
tak ramai pun orang dekat rumah masa tu. Makcik aku seorang dan kita orang 3 beranak. Aku, mak dan juga adik bongsu aku. Okey, mak adik aku tidur dekat dalam bilik. Aku seorang diri tidur dekat ruang tamu. So masa kejadian berlaku, aku anggarkan, aku tak ingat secara tepat, tapi aku anggarkan lingkungan pukul 3 lebih aku rasa. Dan masa aku aku baring dekat kerusi, and then aku layan handphone sehinggalah sudahnya aku terlena. Sampai ke satu tahap tiba-tiba aku terjaga, guys. Aku terjaga aku ni dalam keadaan yang berpeluh guys. Aku berpeluh, satu badan berpeluh, dan aku mendengar telapak kaki orang berjalan mundar-mandir di sebelah tingkap aku ni. Bunyi langkah di luar tingkap aku ni, bunyi dia seolah-olah bunyi orang pakai selipar getah. Korang tahu bunyi selipar getah macam mana kan? Dia selipar getah dan lipanya tu basah. So berbunyi dengan jelas langkah dia. Tapi yang pelik je guys, langkah dia seolah-olah dia macam mengajuk. Dia macam mengajuk aku. Aku katakan dia mengajuk tu macam dia melangkah daripada satu sudut, kemudian dia pergi ke depan, beberapa langkah ke depan, dan dia berpatah balik. Dia pergi balik ke depan, dia patah balik untuk beberapa kali. So sangat-sangat jelas di telingaku, dan aku dalam keadaan berpeluh terjaga secara tiba-tiba, dan aku merasakan pada waktu yang sama jantung aku berdegup laju, guys. Out of nowhere, aku bukanlah berlari macam aku cakap tadi. Aku baru terjaga daripada tidur, diganggu oleh bunyi yang agak pelik di sebelah luar tingkap aku ni. Nak kata orang berjalan sebelah luar tak mungkin, sebab dah awal pagi, siapa lagi nak jalan? Sebab yang ada dekat rumah aku, makcik aku, adik aku dengan mak aku. So nak kata orang masuk ke kawasan rumah aku ni, diorang perlu melangkah masuk ke dalam fence. Ada pagar. So kalau someone masuk pagar, panjat pagar apa semua, mesti jelas kedengarannya. So macam itu mustahil guys. Memang alhamdulillah setakat hari ni tak pernah ada peristiwa yang macam tu. Dan malam tu aku boleh pastikan bukan orang panjat ke apalah. Okay, aku ceritakan lagi. Gangguan langkah ni berhenti selepas aku cakap sesuatu. So aku sebut kata aku penat, aku nak tidur, tolong jangan ganggu aku, kau boleh cari atau pergi tempat lain. Aku marah, guys. Aku marah sebab aku terjaga daripada tidur. Dan dalam masa sama aku kata aku marah tu, aku ada rasa takut juga. Aku tak tahu kenapa, tapi aku ada rasa takut. So aku rasakan satu lagi perkara yang aku nak cerita, yang aku nak share. Aku punya jantung berdegup laju, guys. Jantung aku berdegup laju, macam aku penat berlari, guys. Jantung berdegup laju, guys. Aku tak tahu macam mana aku nak explain, tapi jantung aku berdegup laju. Aku merasakan tegak bulu roma daripada bawah kaki sampai ke atas. Dia naik macam tu. Kemudian aku berpeluh, guys. Korang boleh imagine tak keadaan dia. Ini yang aku experiencekan sendiri. So aku macam pelik juga. So aku tak puas hati dengan apa yang berlaku pada aku ni. So aku, lepas pada peristiwa ni terjadi, aku tak ceritakan pada sesiapa. Aku tak ceritakan pada mak aku tak ceritakan pada makcik aku. Tapi aku tanya seorang daripada kawan aku, yang bukan kawan, kenalan aku, yang aku rasa dia memang tahu tentang
perkara yang misteri ni, tentang yang bersangkut paut dengan dalam daripada sudut pandang agama jugalah. So aku tanya dengan dia, kenapa aku rasakan perkara macam ni, jantung berdegup laju, aku merasakan tegak bulu roma, aku rasakan telinga berdesing. And yes, aku tanya kepada kawan aku ni, aku tanya pada kenalan aku ni, dan inilah yang aku pegang sehingga ke hari ni. Kita ni guys, dia bagi tahu, kawan kenalan aku ni bagi tahu, kita ni sebagai manusia, kita ni dibekalkan Allah, dibekalkan Allah dengan beberapa perkara yang ada pada diri kita ni sebagai isyarat bila kita berdekatan dengan perkara-perkara yang kita tak nampak ni, makhluk halus ataupun apalah yang korang boleh panggil apa saja. So aku sebut makhluk halus lah. Bila kita berdekatan dengan makhluk halus ni, aku bukanlah nak kata pasti berlaku pada korang perkara yang sama, tapi these are the things yang aku pegang dan percaya sampai sekarang. Dan korang juga kalau nak tahu, mungkin korang boleh buat rujukan sama, bertanya kepada ustaz, bertanya kepada orang yang faham tentang perkara-perkara ni. Okay, so kenalan aku ni bagi tahu dengan aku, dia bagi tahu kita akan merasakan kebiasaannya 3 perkara ni. Jantung kita berdegup laju secara tiba-tiba, seolah-olah macam kita berlari atau buat sesuatu yang menyebabkan kita punya jantung berdegup laju. Itu tanda dia. Nombor 2, telinga kita berdesing. Berdesing, ada beberapa cara telinga berdesing, tapi telinga yang berdesing ni dia datang dan dia hilang, dan dia datang seolah-olah macam dia bagi signal bila dah dekat dengan kita, dia datang, lepas tu dia akan hilang, seolah bila benda tu dah tahu dia akan hilang. Nombor 3, kita merasakan tegak bulu roma. So aku rasa yang common, korang akan kata tegak bulu roma tu lah kan, tegak merinding, orang kata merinding kan. So tegak bulu roma tu aku rasa common. Itu salah satu daripada tanda kita kepada tanda kepada diri kita, indication bagi tahu yang kita dan makhluk halus yang ada berdekatan dengan kita waktu tu. So bukan aku nak bagi tahu tentang bukan aku nak menakutkan atau apa-apa, tapi ini antara perkara yang aku pegang sampai sekarang. Dan bila berlaku perkara ni, something yang sebagai seorang Muslim yang yakin, yang kita wajib yakin, kita kena kita diajar oleh ibu bapa kita dengan guru-guru kita, bila berlaku perkara-perkara macam ni, kita untuk jangan lupa selalu baca surah Al-Fatihah, jangan lupa selalu baca ayat suci Al-Quran, atau paling tidak kita jangan lupa baca surah kursi, ayat kursi sebagai pelindung. Mohon kepada Allah untuk beri perlindungan kepada kita. So aku rasa ceritaku habis sampai takat tu. So jangan lupa untuk subscribe channel aku, untuk like channel aku, untuk bagi komen kat bawah, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapat notifikasi yang aku akan upload daripada masa-masa yang akan datang. Terima kasih kerana korang sudi mendengar pengalaman aku. Aku harap korang suka, dan bagi komen kat bawah kalau korang nak aku sampaikan lagi pengalaman cerita-cerita seram ataupun yang misteri. Sampai kita jumpa lagi dalam rancangan Zone Misteri TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.